Sekarang Putih sedang dalam perjalanan menuju ke homestay tempat Putih akan menginap nanti. Kamu tahu di mana? Mari. Sekarang Putih sudah sampai di AR Residence Guest House. Di sinilah Putih akan menginap sepanjang Putih berada di Tanjung Aru ini. Mari. Sayang, ini kunci kita. 106. Oke, thank you. Mari ikut Putih, kita tengok apa yang ada di dalam. Mari. Kali ini Putih menginap di AR Residence Guest House. Untuk penginapan Putih kali ini agak berbeza sedikit sebab dia guest house tapi konsepnya lebih kurang juga dengan homestay. Tapi Putih sangat suka tempat penginapan Putih kali ini sebab sangat cantik, selesa, lepas tu keselamatan pun terjamin, lepas tu ada disediakan tempat untuk parking dan juga harganya sangat berbaloi. Harga bilik yang Putih pilih itu dalam harga RM165 dan Putih rasa boleh muat sehingga 5 ke 8 orang. Dari segi kemudahan pun Putih rasa memang sangat terbaik dan juga daripada guest house itu sendiri sangat dekat untuk pergi ke bandaraya. Mari ikut Putih, kita jalan-jalan di pantai Tanjung Aru. Mari. Pantai Tanjung Aru ini adalah tempat tumpuan penduduk kota untuk berkumpul pada waktu petang. Bukan saja penduduk tempatan, tapi juga pelancong-pelancong juga kumpul pada waktu petang. Satu fenomena yang semua pengunjung Pantai Tanjung Aru ni nanti-nantikan ialah pada waktu senja. Matahari terbenam di Pantai Tanjung Aru ni ialah pemandangan matahari terbenam yang paling cantik di Malaysia. Putih belum puas lagi jalan-jalan di Tanjung Aru. Sekarang Putih mau jalan-jalan pula di Anjung Perdana Teluk Likas. Mari kita tengok apa yang ada di dalam. Mari. Di Anjung Perdana ni ada banyak gerai. Gerai makanan, ada gerai yang menjual buah-buahan, makanan ringan, lepas tu ada gerai yang menjual kacang, jual jagung dan di situ juga ada basking. Jadi Putih tidak melepaskan peluang untuk bersama-sama naik, menyanyi dan juga menari bersama baskers tu. Dan satu yang paling menarik perhatian Putih di Anjung Perdana ni ialah kereta api yang diperbuat daripada basikal dan juga ia berlampu. Dia seolah-olah macam kereta api berlampu berhias. Sangat cantik. Ini adalah salah satu tarikan kalau anda datang jalan-jalan ke Anjung Perdana pada waktu malam. Mari. Jadi malam tu Putih pun tidak melepaskan peluang. Putih menaiki kereta api berhias ni
Waktu itu Putih rasa sangat seronok, kadang-kadang Putih rasa macam budak-budak pula. Tapi Putih gembira. Dan malam itu Putih tidak lepaskan peluang motong berang sikit. Jadi Putih tanya dengan abang pemandu tu kalau dia benarkan Putih untuk gantikan dia pula. Putih pun bawalah kereta api berhias tu dan abang tu duduk belakang pula. Jadi penumpang Putih pula. Dan untuk menaiki kereta api berhias ni pun sangat murah, cumalah RM10 dan dia akan bawa kita berjalan-jalan dalam 10 hingga 15 minit macam itulah. Putih berjalan-jalan di tempat gerai buah-buahan tu. Jadi Putih sempatlah beli jagung, kacang. Dan waktu itu yang menarik perhatian Putih ialah satu gerai buah-buahan ni. Sebab penjual dia tu sangat tinggi. Jadi Putih berhenti di situ, terkejut. Apa salah abang ni macam tinggi betul. Tapi sebenarnya dia berdiri di atas tangga. Jadi waktu itu Putih singgah dan beli buah jambu. Jadi penduduk kota suka berkumpul di sini sebab lebih santai. Di tepi pantai, lepas tu boleh makan buah. Lepas tu di situ ada beberapa restoran, makan sambil menikmati keindahan pantai. Sekarang masa untuk Putih melakukan aktiviti ekstrim Putih. Jadi, apa kata kamu ikut Putih, kita pergi ke Jesselton Point. Bah, mari. Jesselton Point ni adalah salah satu mercu Kota Kinabalu dan juga ianya sebenarnya pusat di mana kapal-kapal ataupun bot berpangkalan di sini. Macam pergi ke Labuan ataupun pergi ke pulau-pulau. Dan juga Jesselton Point ni menjadi tumpuan antarabangsa di mana ramai pelancong daripada Jepun, daripada Korea, daripada Eropah, semua akan ada di sini. Dan juga di situ ada gerai-gerai makanan, ada tempat untuk membeli kraft tangan. Di dalam situ sendiri ada tempat bermain futsal. Jadi ada banyaklah aktiviti boleh buat di sini. Sebenarnya Putih memulakan perjalanan untuk melakukan aktiviti ekstrim Putih kali ini daripada Jesselton Point. Jadi Putih sampai di situ, Putih disambut oleh Encik Tarmizi dan diberikan sedikit penerangan dan juga dipakaikan jaket keselamatan sebelum Putih menaiki bot dan pergi ke pulau untuk melakukan aktiviti ekstrim Putih. Pada mulanya tu, Putih rasa sangat teruja, segalanya indah. Putih membayangkan satu perjalanan yang sangat menarik, ialah naik bot dengan ramai pelancong, lepas tu dengan laut yang cantik. Tapi sejurus lepas Putih naik bot tu, selepas melewati zon lautan dalam tu, di situlah bermulanya ombak kuat. Jadi bila bot melanggar ombak-ombak tu, jadi bot tu bergoyang sangat kuat dan buatkan Putih rasa mual, memuntah, lepas tu sakit badan. Putih rasa macam nak mau teruskan perjalanan saja sebab sakitnya tu, sengsaranya tu naik bot tu. Tapi Putih teruskan juga sebab Putih ada aktiviti ekstrim yang Putih mesti habiskan. Sekarang Putih sudah sampai di Pulau Mamutik. Di sinilah Putih akan buat aktiviti ekstrim Putih yang pertama untuk minggu ini, iaitu sea walking. Bah, mari. Waktu diberitahu sea walking tu, Putih membayangkan berjalan di dasar laut. Jadi Putih tertanya-tanya juga sebab Putih tidak pernah lagi buat sea walking ni. Jadi Putih menaiki bot. Dan sampai di tengah-tengah tu, Putih tengok pelancong ada yang buat sea walking ni macam senang saja pun. Macam pakai helmet, lepas tu turun, lepas tu naik. Jadi macam, senanglah, mungkin boleh buat. Sewaktu di situ, Putih disambut oleh Encik Denny. Encik Denny selaku instruktor ataupun orang yang mengawasi apabila kita buat sea walking nanti. Dan Putih diberi penerangan oleh Encik Denny. Semasa turun dalam air, kamu akan rasa sedikit tekanan telinga. Jangan risau, jangan panik. Guna tangan, masuk dalam helmet. Pijit hidung, perlu tutup. Tiup. Supaya tekanan keluar. Okey? Dan dalam air, semasa berjalan, kena sentiasa pegang tali. Jangan lepas, nanti akan jatuh, air akan masuk. Dan jangan lompat dan jangan berenang. Waktu itu Putih rasa okey, Putih rasa selesa
Tapi selepas Encik Denny menceritakan tentang risiko ataupun konflik yang Putih akan hadapi sewaktu buat sea walking tu, di situlah bermulanya kerisauan Putih, trauma, situlah segala-galanya muncul. Dan masa air mungkin sedikit sejuk, kamu akan rasa sejuk dan semakin dalam kamu akan rasa tekanan, mungkin akan terasa pening jika kamu terlampau lama dalam air. Terlalu lama. Ya. Kita akan dipakaikan helmet sewaktu turun tu dan kita kena pandai membawa diri ketika pakai helmet tu sebab kalau tidak, kalau salah pergerakan, air akan senang masuk. Bila air masuk ke dalam, jadi kita akan mengalami kesukaran untuk bernafas. Dan di situlah anggota penyelamat akan datang, di situlah risiko-risikonya. Dan kita hanya boleh berada di dalam laut tu dalam 20 ke 25 minit saja. Kalau lebih, kita akan rasa pening sebab tekanan. Kita akan rasa sakit, dalam telinga tu sakit. Jadi kita mesti tahu cara untuk keluarkan angin tu, tekanan udara daripada telinga tu. Encik Denny ada ajar Putih lah sebelum Putih turun. Waktu Putih turun dari bot tu, kaki Putih sentuh sejak air tu, Putih rasa takut. Sebab Putih ni memang takut, sebab takut air, sebab Putih kurang pandai berenang. Di situ bermulalah trauma Putih tu. Segala perasaan trauma, gemetar semua ada. Putih rasa macam tidak mau teruskan saja, macam tidak mau turun bawah saja. Baru atas air sudah Putih rasa begitu, jadi Putih tidak dapat bayangkan apa yang Putih rasa kalau Putih sudah sampai di bawah nanti. Nanti macam mana kalau air masuk dalam tu, nanti kalau masuk air, Putih susah mau bernafas, jadi Putih trauma. Jadi masa tu macam Putih dua hati, 50-50 sama ada mau meneruskan ataupun tidak. Okey, masa Putih mula masuk tu, minit pertama Putih rasa gementar, Putih sudah rasa mula panik. Tapi selepas minit kedua, minit ketiga, Putih sudah mula yakin. Sebab Putih sedar yang Putih dapat bernafas secara normal di dalam helmet tu. Dan Putih nampak pelancong-pelancong pun macam bersahaja dan sangat seronok bila ada di bawah tu. Jadi Putih rasa yakin dan Putih teruskan lagi. Keselamatan apabila bermain sea walking ni memang terjamin dan memang meyakinkan. Dengan helmet tu, selagi kita patuh dengan peraturan dan dengar apa yang instruktor bagi tahu sebelum kita bermula main tu, insya-Allah keselamatan kita terjamin. Selepas beberapa minit di dasar lautan tu, Putih terlupa yang Putih sebenarnya berjalan di dalam laut. Putih lupa yang Putih sedang pakai helmet. Putih lupa tentang risiko-risiko yang mana Putih sebenarnya boleh lemas sebab Putih terpegun. Inilah pertama kali Putih rasa sangat dekat dengan alam ni. Dengan ikan-ikan berenang depan Putih. Lepas tu ini pertama kali Putih rasa sangat dekat dengan terumbu karang. Putih rasa sangat bertuah dapat tengok terumbu karang ni di depan mata Putih sendiri. Putih berpeluang untuk bagi makan dengan ikan-ikan tu juga. Waktu itu sangat cantik sebab semua ikan tu datang berkumpul dekat Putih. Waktu tu Putih macam mau sentuh tapi sekali lagi peraturan, tidak boleh sentuh, hanya boleh melihat. Peraturan tetap peraturan, hanya boleh melihat tapi tidak menyentuh. Lepas ini Putih akan pergi ke Pulau Manukan untuk buat aktiviti ekstrim Putih yang seterusnya. Mau tahu apa? Mari. Untuk kali ini aktiviti ekstrim Putih buat di Pulau Manukan dan juga Pulau Mamutik. Kedua-dua pulau ini terletak di tempat yang sama iaitu di Taman Marine Tunku Abdul Rahman. Dan taman laut ni memang sangat terkenal bukan saja di seluruh Malaysia tapi juga di peringkat antarabangsa. Untuk aktiviti ekstrim Putih yang kedua, Putih buat di Pulau Manukan. Hai. Di mana ni? Sini. Hai, annyeonghaseyo. How are you? Sekarang Putih berada di Pulau Manukan. Di sinilah Putih akan buat aktiviti ekstrim Putih yang seterusnya iaitu parasailing. Mari. Sampai di Pulau Manukan, Putih disambut oleh Encik Aiman selaku instruktor yang mengawal permainan parasailing ni.
Di bot tu selain Putih ada 2 lagi pelancong Korea, dan waktu itu Putih sempat juga berkenalan dan juga bercakap Korea dengan diorang. Bolehlah Putih cakap sikit-sikit. Jadi Putih rasa gembira juga sebab pelancong tu memberi respon kepada Putih, dan secara tidak langsung juga Putih rasa gembira sebab Putih menjadi duta untuk memberi persepsi yang bagus di mata pelancong terhadap orang-orang Malaysia. Sewaktu Putih tengok 2 orang pelancong Korea tu buat parasailing ni, di situlah muncul perasaan takut dan juga gemetar Putih tu. Sebab Putih tengok 2 orang ditarik menghampiri air laut, dan selepas itu ditarik lagi ke atas, kemudian diturunkan lagi ke laut, ditarik lagi naik atas. Jadi Putih waktu itu Putih takut trauma sama ada Putih dapat buat ke tidak, sebab Putih gayat dan juga Putih takut air. Jadi 2 elemen ketakutan Putih di situ tu bercampur. Encik Aiman memberi penerangan tentang alat-alat keselamatan seperti harness dan juga cara-cara bermain ketika melakukan aktiviti parasailing tu. Okay, sebelum bermain, Encik Aiman memberi 2 pilihan, sama ada mau basah menyentuh air ataupun tidak. Putih tahu risiko apabila Putih akan berhadapan dengan air laut ni, dan juga sebab Putih trauma, takut dengan air laut. Tapi Putih berfikir bahawa inilah masanya untuk Putih menghadapi rasa takut Putih tu. Jadi Putih beritahu Encik Aiman, Putih pilih untuk basah dan kena air laut. Sebelum melakukan aktiviti ekstrim tu, Putih diminta untuk buka kasut lah sebab Putih akan basah nanti. Sewaktu Encik Aiman bawa Putih ke atas dek dan juga membuat persiapan sebelum memulakan tu. Di situ Putih sudah mula rasa takut, Putih rasa kecut perut dan Putih rasa mau pandang belakang, tapi Putih tahu belakang tu air, dan waktu itu Putih cuma reda sekejap. Putih jalani sahaja waktu itu. Dan apabila mula terbang tu, di situlah Putih punyalah takut. Putih rasa macam mau jatuh. Putih tak tahu macam mana mau gambarkan perasaan Putih, tapi Putih memang sangat takut waktu itu sampai Putih menjerit ketika ditarik naik atas tu. Dan apabila di atas sana, Putih rasa gayat, tapi selepas beberapa saat tu Putih rasa sudah kembali normal, dan Putih rasa gembira dan juga sangat terpegun sebab melihat cantiknya laut tu, dan juga daripada situ Putih dapat melihat Tanjung Aru daripada atas sana. Biarpun pada mulanya takut, tapi selepas beberapa minit tu Putih rasa seronok sebab daripada atas sana Putih dapat melihat keindahan-keindahan dan juga pemandangan. Tapi parasailing ni bukan saja setakat kita berada di atas, sebab selepas satu ketika kita akan ditarik turun ke bawah, dan waktu itulah isi perut Putih macam mau terkeluar semua. Dia akan tarik turun bawah sampai kita menyentuh air laut tu, kemudian ditarik lagi naik atas. Oh, perasaan memang waktu itu macam naik roller coaster pun ada juga. Takut, lepas tu takut masuk dalam laut, takut Putih, kadang-kadang Putih macam trauma, takut tali itu terlepas dan Putih jatuh ke laut dan lemas. Waktu itu macam-macam perasaan yang menghantui diri Putih. Salah satu ekstrimnya permainan parasailing ni bagi Putih ialah sewaktu di mana ketika kita ditarik untuk membuat pendaratan di atas dek tu. Sewaktu itu Putih rasa trauma, Putih takut yang mana pendaratan tu akan selamat ke tidak. Putih sampai ke tidak atas dek tu, nanti putus tu, nanti tali tu terputus dan Putih jatuh ke laut macam mana. Tapi alhamdulillah Putih selamat sampai ke dek, dan memang ternyata terbuktilah dengan semua alat-alat keselamatan, parasailing ni memang satu aktiviti ekstrim yang selamat dilakukan.
Sekian saja Ekstrim Walai Tokau untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Mari. Tip Ekstrim Walai Tokau. Pastikan anda membuang sampah dalam tong sampah apabila anda berada di tempat pelancongan. Secara tidak langsung, anda membantu memelihara kecantikan dan juga kebersihan alam sekitar.